Orang lain ni masih main-main, dia yang serius, watak dia memang serius daripada kecil lah. Dia jenis yang yakin pada diri dia, dia jenis yang bersemangat. Macam-macam cara lah dia buat untuk pastikan siapa-siapa punya bidang pun ada peluang untuk dapat kerja. Dan yang saya nampak ialah pengangguran di antara pelajar-pelajar yang selepas belajar, dia tak boleh cari kerja. Isu pengangguran telah menjadi isu yang agak kritikal di negara ini sejak sekian lama. Malah ia semakin membimbangkan sejak dunia dilanda pandemik COVID-19. Walaupun terdapat pengurangan dari segi angka sebelum kewujudan pandemik ini, hakikatnya permasalahan ini masih membimbangkan dan perlu ditangani oleh semua pihak demi masa depan negara. Kesedaran inilah yang mencetuskan ilham kepada Cik Muna Munirah Wan Nordin untuk melakukan sesuatu bagi membantu menyelesaikan permasalahan ini. Saya rasa terpanggil untuk memperjuangkan kesusahan yang dirasakan oleh masyarakat, dan yang saya nampak ialah pengangguran di antara pelajar-pelajar yang selepas belajar dia tak boleh cari kerja. Ya, so saya rasa macam terpanggil sangat untuk fix this, kita cuba apa yang bolehlah untuk memperbetulkan situasi ini. Mengenali wanita muda berwajah tenang ini, beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga yang cenderung kepada kerja-kerja amal bagi membantu masyarakat dalam pelbagai aspek. Kita adik-beradik ni ada satu training daripada ayah. Ayah ni dia dari kecil suka train anak dia, tolong dia kerja. Lepas tu bila kita tolong ayah, dia lain dengan tolong majikan. Dia bila nak give up, tak boleh give up lah. Ayah tak balik kerja, kita nak balik. Kita train to not give up. Kita memang tak pernah give up. Jadi selagi benda tu tak tercapai, kita boleh stay on. Jadi Muna dia sama, kita adik-beradik ada karakter tu lah. Okey, hari ni tak jadi, kenapa kita buat apa yang salah? Jadi kita sering ada sesi macam tu. Jadi ada satu support group kat rumah. Culture budaya kita ni, kita dibesarkan dengan sebagai orang Islam, saya rasa is always about giving back with what you have. So Allah tak buat kita semua sama. So yang ada yang lebih kena bagi balik. Orang yang kurang kita kena tolong. Walaupun sibuk dalam pelbagai aktiviti perniagaan, Muna sentiasa peka dengan situasi dan permasalahan sejagat. Kalau saya dengar kata tak hungry enough, tak cukup lapar, itu bila kita measure selera makan kita. Tapi kalau kita ni manusia yang jenis boleh rasa orang lain lapar, itu jadi satu driving force. So macam mana kalau kita boleh rasa kenyang sedang orang lain lapar? So kalau itu driving force kita, then insyaAllah that's the change will come from there lah, macam tu. Empathy, kita boleh rasa. Ya. Bagi Muna, pembangunan ekonomi bermula dengan pembangunan modal insan yang harus diberikan keutamaan. Kami semua percaya yang passion is the thing that drives you. Saya dengan tim-tim saya memang kita believe yang this is the way yang kita boleh give back to the society. Dan sebenarnya saya rasa diamond sebenarnya for the country ialah tenaga kerja. It's something that is very, very valuable. So daripada komoditi lain, there's only so much that you can do. Tapi manusia and the population is actually the strength of the country. So provided that you know how to use it. Selain itu, beliau sedar bahawa gejala sosial juga akan berkembang jika generasi muda di sesebuah komuniti itu tidak memiliki rutin aktiviti harian yang seimbang. Generasi muda hari ini lebih terbuka dengan pelbagai informasi melalui saluran media sosial yang secara tidak langsung membentuk pemikiran mereka. Dan generasi-generasi selepas generasi Y ini, kita nak lebih kebebasan. Dan kita suka upskill ataupun tambah kemahiran yang baru. Jadi kita suka the challenge tu sebenarnya.
generasi ni dia dah elevate status tu naik sikit, yang kita rasa macam kita nak perlukan flexibility dan menggunakan kemahiran-kemahiran yang kita ada. Justru pendekatan yang lebih proaktif perlu disesuaikan dengan situasi semasa terhadap golongan penganggur. Saya dan tim saya, kita memperjuangkan penganggur satu. Lagi satu ialah pekerjaan yang alternatif, iaitu pekerjaan jenis gig. Bagi melancarkan usaha ini, beliau telah menubuhkan sebuah organisasi berdaftar yang dinamakan Q-Work agar keyakinan pencari pekerjaan dapat dibangunkan. Usaha yang dilakukan oleh Muna ini sentiasa mendapat dokongan daripada ahli keluarga, termasuk ibu dan bapanya. Memang pertama bagi saya memang penting ialah family lah. Yang mengerjakan ni sekali dengan saya ialah kakak saya 2 orang, dan ibu bapa kami dan adik-beradik lain pun memang sangat menyokong. So masa yang susah tu memang family je lah last sekali. Bagaimanapun, Muna bukanlah wanita yang sentiasa bergantung dengan keluarga. So dia ni adik nombor 3. Tapi kita orang 1, 2, 3 ni 1 tahun je beza. Antara kakak yang nombor 1, 2, 3 ni, saya dan adik nombor 2 dengan dia ni, dia yang paling mature sekali lah antara semua. Dia yang kalau misal kata orang lain ni masih main-main, dia yang serius. Watak dia memang serius daripada kecil lah. Bagi melancarkan aktivitinya, Muna telah berkolaborasi dengan pelbagai pihak. Mencari pekerja ni bagi saya dan tim saya, apa yang kita percaya ialah sebelum nak menjadi usahawan tu, better untuk kita belajar daripada orang yang dah pernah membuat benda tu sebelum kita start terus sendiri. So sebenarnya bila dia bekerja on gig, banyak knowledge yang dia belajar daripada pekerjaan dia tu yang dia boleh guna untuk dia mulakan dia punya kehidupan sebagai usahawan juga. Antara aktiviti yang dilakukannya ialah acara terbuka bagi menggalakkan golongan penganggur untuk mendapatkan pelbagai peluang pekerjaan. Muna dan rakan-rakannya juga mengambil inisiatif bagi golongan yang mencari pekerjaan ini untuk mempertingkatkan kemahiran agar mereka berpeluang menjadi usahawan. Di dalam kod juga kita ada upskilling, menambahkan kemahiran. Program training kita yang upskilling kita tu ialah targeting usahawan sebenarnya. So usahawan, for example, sekarang ni kita tengok awal-awal MCO dekat Malaysia ni kan tak ada siapa boleh kerja. So banyak kedai-kedai yang tutup fizikal. Namun dalam apa jua perkara yang dilakukan, pasti ada cabaran yang harus dilalui. Begitu juga dengan Muna dan pasukannya. Satu, orang mungkin ingat macam kita ni MLM. Macam ingat apa job awak nak bagi tiba-tiba je offer kan. Yelah, kita nak tolong orang. Tapi orang zaman sekarang macam susah nak cari dengan kita semua kan. Susah nak attract diorang lah. Tapi if diorang betul-betul macam confident nampak contoh kerja tu kan, so maybe diorang berminat. Muna ni dia banyak idea tau. So dia macam-macam cara dia boleh buat. Kita buat program jom minum, kita approach orang-orang. Selain daripada kita approach macam tu je kan, orang tak berminat kan. So cara dia macam Kak Muna ni dia bagi free air ataupun dia bagi free gift so that orang boleh macam nampak company ni betul-betul real, bukannya yang macam company tipu lah macam tu. Bagi menangani persepsi negatif ini, Muna mendapatkan kerjasama pelbagai majikan untuk memastikan peluang pekerjaan yang ditawarkan benar-benar wujud dan bukan sekadar janji-janji kosong. Cabaran itu banyak untuk convince orang untuk percayakan kita, saya dengan tim saya dengan yang tak ada nama langsung. Tetapi kita start sikit-sikit, bila orang dah lebih percaya dan nama kita makin dikenali, alhamdulillah dah 3 tahun kita buat ni, kita dah menolong lebih daripada 10,000 orang pencari pekerja dan menjana gaji untuk 10,000 orang ni lebih daripada 12 juta ringgit. Antara pencapaian Muna setakat ini ialah berjaya membentuk kerjasama di negara jiran bagi mencari peluang pekerjaan kepada golongan penganggur. Daripada pandemik ni sebenarnya, tahun 2020, saya dan tim saya dah berkembang kepada Indonesia sebenarnya. Saya sendiri kena balik kat sini because of the lockdown. Beliau yakin permasalahan ini mampu ditangani jika semua pihak menggembling tenaga dan melihat isu ini dengan lebih inklusif.
So, Mimi rasa orang yang menganggur ni, Mimi tahu perasaan dia mungkin tengah down, tapi jangan rasa macam tu. Bila Allah jadikan kita tu, kita sebenarnya hebat sebenarnya. Jadi dia belum jumpa potensi tu, tempat tu. Ada orang dia akan duduk dan fikir apa potensi dia. Tak boleh macam tu. Apa kata kita cuba sesuatu yang baru, tapi jangan give up. Okey, hari ni tak kena, okey, ataupun belum pasti, try lagi sehari, try seminggu. Unless kita macam rasa macam, memang aku tak boleh lah benda ni, dan kita cuba benda lain. Adalah menjadi kepuasan kepada Muna apabila melihat generasi muda berjaya membangunkan ekonomi diri dan keluarga mereka. Terutamanya pada yang lepas graduate, sebab sekarang kita tahu orang graduate memang susah dapat kerja kan. So, apa yang ada, ambil. Jangan lepaskan peluang yang ada lah. Kalau macam boleh cuba, kena berani lah. Macam saya cakap tadi, kita kena berani mencuba sesuatu. Kalau rasa benda tu tak kena dengan bidang pun, tak apa, kita cuba je. So, saya harap macam seorang pekerja, janganlah memilih kerja yang ikut tahu bidang kita je. Macam contoh saya bidang ekonomi. Tapi saya willing untuk kerja dalam bahagian perhotelan. Semoga Muna dan rakan-rakan yang bersama-sama dengan beliau diberikan kekuatan untuk meneruskan usaha ini, seterusnya dapat membuka peluang kepada generasi muda yang sedang mencari pekerjaan demi membina masa depan lebih cemerlang.